سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Zulkifli Yusof dan kepada sidang pendengar Salat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya, yang berlandaskan pada ilmu, dan dengan qasad hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk Salat Ad-Dinul Khalis minggu ini akan menyambung lagi pembicaraan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Sifat yang ketujuh daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil. Jadi sifat kudrah wajib fardu ain kena tafsil, kena perinci, kena perhalusi, biar faham betul-betul. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah mengadakan segala-gala biar faham betul-betul. Kemudian sifat mustahil lawang pada sifat kudrah, sifat ajzun pun wajib kena tafsir juga, kena faham betul-betul. Ajzun lemah Tuhan ni umpama mana hak lemah? Ada satu perkara yang berlaku yang ianya bukan perbuatan Allah, berlaku tapi bukan perbuatan Allah. Walaupun perkara yang berlaku tu sebesar zarah sekalipun, yang berlaku bukan perbuatan Allah, berarti Allah bersifat dengan sifat ajzun, mustahil sama sekali. Adapun kalau bicara kita lah, bicara kuasa, gagah, ataupun lemah, kita ni sebut kata kuasa gagah. Kuasa gagah kita ni ada benda yang kita boleh buat. Ada benda yang memang itu bukan kerjaan manusia. Segagah-gagah mana pun manusia, itu bukan kerja manusia. Itu kena cari alat yang lain pula. Contohnya, gagah manusia ni tapi barang tu berat. Kena cari krim untuk angkat barang tu. Tapi tidaklah jadi manusia gagah tu jadi orang panggil lemah. Tidak. Sebab itu memang bukan kerja dia. Itu kalau cerita hak manusia. Gagah tapi ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Ada pun bicara kudrah Allah yang hakiki. Allah yang bersifat kudrah ni mengadakan segala-gala perkara. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, itulah dipanggil kudrah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada satu perkara yang berlaku, tiba-tiba bukan perbuatan Allah. Walaupun perkara lain Allah buat berlaku, hanya perkara kecil tu sahaja yang berlaku, yang bukan Allah buat, dipanggil ajzung, dipanggil lemah dah. Mustahil sama sekali. Biar jelas antara sifat wajib bagi Allah kudrah, biar jelas juga sifat mustahil bagi Allah ajzun. Yang kita faham macam manusia tadi lah. Ajzun ni, walaupun
Perkara-perkara lain Allah buat. Ini sahaja perkara yang Allah tidak buat. Allah serah pada makhluk yang melakukan. Lemah Allah seumpama tu. Mustahil sama sekali. Kemudian sebenarnya sebut sebelum ni, bicara bab sifat kudrah, saya akan regukan dengan bicara wahdaniyah pada af'al, pembicaraan sifat yang keenam. Bicara sifat ajzun, sifat lemah, mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan regu juga dengan lawan kepada wahdaniyah pada af'al, iaitu berbilang pada af'al. Saya akan regu ajzun dengan berbilang pada af'al, dengan bahawa ada yang berlaku tu perbuatan selain Allah, berarti Allah lemah. Allah lemah dengan bahawa ada yang berlaku ianya bukan perbuatan Allah, jadi berbilang pada perbuatan, berarti Allah lemah. Bila Allah lemah, berarti berbilang pada perbuatan. Kedua-dua sifat ni mustahil sama sekali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berpegang Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat qudrah, menjadikan segala-gala perkara, itu dipanggil wahdaniyah pada af'al. Hanya Allah yang menjadikan segala-gala perkara yang berlaku. Yang berlaku tu perkara baik, Allah yang menjadikan. Perkara berlaku tu perkara baik, iman dan ta'ah. Hati seseorang hamba beriman, itulah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah. Hamba melakukan ketaatan, gerak diam hamba melakukan ketaatan, itulah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah, keesaan pada af'al, keesaan pada perbuatan. Perkara jahat yang berlaku, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana perkara jahat yang berlaku? Hati seseorang hamba kufur, kafir dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati engkar akan Allah subhanahu wa ta'ala, akan Rasul. Hati kafir tu, hati engkar tu, itulah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah, keesaan Allah pada af'al. Perkara jahat laginya, hamba melakukan perkara maksiat. Berjudi ke, minum arak ke, berzina ke. Berlakunya perbuatan berjudi, minum arak, berzina dan juga maksiat-maksiat yang lain. Berlaku perbuatan jahat, ianya adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah, keesaan Allah pada af'al. Ini pegangan. Tapi jangan lupa sidang pendengar, berkait dengan perkara jahat, kufur dan maksiat, rukun iman yang keenam sangat-sangat jelas. Nabi SAW bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Itu je lah rukun yang keenam, hadis Muslim, hadis Jibril. Itu je lah. Dan engkau beriman, kata Nabi SAW, akan ketentuan dan perbuatan Allah, baik iman dan ta'ah, ketentuan dan perbuatan Allah, qada dan qadar. Jahat, kufur dan maksiat, ketentuan dan perbuatan Allah, qada dan qadar. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ingat baik sidang pendengar. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat adalah qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Pegangan jelas. Perkara jahat, qada dan qadar Allah. Apa dia qadar? Perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah, keesaan Allah pada af'al, pada perbuatan. Pegangan kita. Tetapi ada percakapan, jangan sesekali menyandarkan perbuatan jahat kepada qada dan qadar Allah. Menyandarkan perbuatan jahat yang dilakukan kepada qada dan qadar Allah. Ni, gerak diam, berjudi, minarok, berzina ni, inilah perbuatan Allah Ta'ala. Hukumnya haram, dosa besar. Sehingga kan, kalau menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah
dengan niat untuk menghalalkan perkara haram, ijma' ulama, seseorang akan jadi murtad wal iyazabillah. Kalau seseorang menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah untuk menghina Allah Subhanahu wa taala, sama juga wal iyazabillah akan jadi murtad. Pegangan jelah baik jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar kena mati molek. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau berpegang di akidah perkara jahat bukan qada dan qadar, bahkan mengkufuri rukun iman yang keenam yang jelas-jelas perkara jahat qada dan qadar, tiba-tiba kupu, tak beriman tu kupu lah aku panggil. Tidak beriman perkara jahat qada qadar dengan bahawa mengkufuri rukun iman keenam perkara jahat qada dan qadar, mengkufuri perkara jahat qada dan qadar. Pegangan dia muqtadah yang terpesong, kedudukan pegangan yang kupu akan perkara qada qadar ni, kata setengah ulama, imannya tidak sah, mati kekal neraka selama-lamanya wa'iyyazabillah. Dan kata setengah pandangan, imannya sah lagi, tak hukum kafir lagi, tapi pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang sesat, yang akan dihumbang dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berpegang dengan akidah bid'ah, amal ibadah semayang, puasa, zakat, haji, semetelah amal-amal ibadah sunat yang lain, sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedang pendengar, baliklah kepada pembicaraan hak rukun yang keenam, yang mana Selak Adinul Khalih ni terdahulu panjang dah membicarakan hak rukun yang keenam. Tapi sekarang, bicara sekarang kudrah yang terdahulunya wahdaniyah pada af'al, itulah pembicaraan qadar. Nanti insya-Allah masuk pembicaraan iradah dan ilmu nanti, sifat yang ke-8, sifat yang ke-9, itulah di pembicaraan qada. Jadi sekarang ni qada dan qadar pembicaraannya wahdaniyah pada af'al, qudrah, iradah, ilmu, ada pembicaraan untuk mengesahkan beriman dengan rukun yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara baik perbuatan Allah, perkara jahat perbuatan Allah, perkara yang berlaku di bumi, di langit perbuatan Allah, yang berlaku di dunia sekarang dan berlaku di hari akhirah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang zahirnya daripada manusia, daripada binatang, ianya perbuatan Allah. Tugas-tugas malaikat, menurunkan wahyu, menurunkan hujan, menurunkan rezeki, itu tugas malaikat. Malaikat meniup sangkakala yang pertama, meniup sangkakala yang kedua. Malaikat yang meniupkan roh, malaikat yang mencabut roh, malaikat yang mencatat amal kebaikan dan kejahatan, malaikat yang menyoal di alam barzah, malaikat yang menjaga syurga, malaikat yang menjaga neraka. Semua tugas malaikat, semua kerja malaikat yang sebut tadi, pada hakikinya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat qudrah, wahdaniyah pada af'al. Tugas-tugas malaikat, pekerjaan punya malaikat hanyalah secara majazi sahaja, letak sahaja. Hakikinya balik kepada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat qudrah, wahdaniyah, keesaan pada af'al. Kemudian, sebagai disebut di penghujung selok minggu depan, saya akan pergi kepada ini bicara ilmu sidang pendengar. Kalau pembicaraan ni secara ringkasnya fardu ain, tapi secara detailnya fardu kifayah. Yang dipanggil ta'alluq dipanggil. Ta'alluq
Ain lam kaf ta'alluq. Ta'alluq dengan makna tugas kerjaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah tugas kerjaan sifat kudrah, meniadakan? Apakah tugas kerjaan sifat iradah, menetapkan? Apakah tugas kerjaan sifat ilmu, mengetahui segala-gala perkara? Apakah tugas kerjaan sifat hayah, sifat hidup? Sifat hayah tak ada tugas, tak ada kerjaan. Menghidupkanlah. Menghidupkan tu, itulah ta'alluq ataupun tugas kerjaan bagi sifat kudrah. Jadi hayah tidak ada ta'alluq. Ta'alluq ni kerjaan lah. Jadi sifat kudrah, iradah sampai ke sifat kalam, sifat 13, melainkan sifat hayah, dia ada ta'alluq di sendiri. Adapun sifat wujud, kidam, bakok contohnya, tak ada ta'alluq, tak ada kerja. Allah yang bersifat dengan sifat wujud, sifat ada, mengadakan makhluk. Mengadakan makhluk, itu ta'alluq tugas kerjaan sifat kudrah. Sifat kidam, sifat sedia. Ta'alluqnya apa? Tidak ada. Sifat baqa', sifat kekal. Ta'alluqnya apa? Membaqa'kan, mengekalkan syurga dan neraka. Sebab syurga dan neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersifat baqa' lah, yang mengekalkan syurga neraka Allah. Tidak. Mengekalkan syurga neraka bukan ta'alluq kerjaan bagi sifat baqa'. Sebaliknya, ta'alluq kerjaan bagi sifat kudrah. Jadi, sifat wujud sampai wahdaniyah tidak ada ta'alluq. Yang ada ta'alluq bermula pada sifat kudrah. Ta'alluq ni, ta'alluq kudrah, ta'alluq taksir. Alif hamzah, seyira taksir. Mengadakan dan meniadakan. Itu ta'alluq kudrah. Jadi kudrah ni mengadakan, meniadakan sekalian perkara yang berlaku. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ya Allah atas satu amat kuasa. Semua yang berlaku datang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku. Tapi sidang pendengar, semua yang berlaku ni, kalau pergi kepada lebih halusinya, perkara yang berlaku ni perkara yang istilah ilmu dipanggil perkara yang mumkinun dipanggil. Mim, kaf, nun. Bahasa Arab, mumkinun ni. Bukan bahasa Malaysia. Bukan mim, waw, nge, kaf, ye, nun. Itu mim, waw, nge, kaf, ye, nun. Mungkin. M-U-N-G-K-I-N. Itu bahasa Malaysia. Mungkin dengan bahawa mungkin mari, mungkin tak mari. Cakap gitulah orang kalinya. Mungkin. Ni mim, kaf, nun ni bahasa Arab. Mungkin ni perkara yang harus ada, harus tiada. Jadi kudrah hanya mengadakan, meniadakan akan perkara yang harus ada, harus tiada. Ada perkara yang wajib ada. Mana perkara yang wajib ada sidang pendengar? Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, wajib ada. Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, wajib ada. Adapun zat diri manusia ni, makhluk, harus ada, harus tiada. Dahulu tiada, kemudian sekarang ada, diadakan oleh Allah. Nanti akan datang kembali tiada, selepas ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dipanggil mumkinun. Perkara yang mustahil ada, contohnya Tuhan yang kedua, mustahil. Contohnya anak bagi Tuhan, mustahil. Itu perkara yang mustahil ada. Jadi berkait dengan kudrah Allah Ta'ala ni, Allah mengada, meniada akan perkara mumkinun, perkara yang harus ada, harus tiada. Ni gini sidang pendengar. Kita sebut secara ringkas. Allah kuasa atas segala-gala. Ringkas tu. Kita pergi pada ilmu. Allah mengetahui segala-gala. Kita beri contoh pula kepada sifat basar. Allah melihat segala-gala. Itu cakapan kita. Allah kuasa atas segala-gala. Rekah.
Segala-gala apa kita akan perinci nanti. Allah mengetahui akan segala-gala perkara. Apa segala-gala perkara yang Allah mengetahui? Allah melihat akan segala-gala. Allah melihat segala-gala apa? Sebut rekahnya, kuasa segala-gala, tahu segala-gala, lihat segala-gala. Itu cara kasar. Tapi segala-gala yang di bawah kekuasaan Allah, segala-gala perkara yang di bawah pengetahuan Allah, segala-gala perkara yang Allah melihat, dia tak sama. Segala-gala tu bunyi samalah. Dah tak? Allah kuasa atas segala-gala perkara mumkinun yang dikendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas setiap sesuatu amat kuasa. Tiap-tiap sesuatu yang mumkinun yang Allah kehendak iradah pada sedia kala. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala perkara. Itu licin. Perkara yang mumkinun Allah mengetahui. Perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, Allah mengetahui. Perkara mustahil, Allah mengetahui. Nanti saya akan perinci balik. Allah melihat segala-gala. Segala-gala yang ada. Sama ada tu wajib, zat dan sifat Allah. Sama ada tu haruf, mumkinun, zat dan sifat makhluk. Allah melihat. Tapi kalau perkara yang tiada, Tuhan yang kedua, tak ada. Anak bagi Tuhan, tak ada. Allah tidak melihat. Sebab Tuhan yang kedua tak ada. Anak bagi Tuhan tak ada. Allah hanya melihat akan perkara yang ada. Ada yang wajib, zat dan sifat Allah. Allah melihat akan zat Allah sendiri. Allah melihat akan sifat Allah sendiri. Allah melihat akan zat hamba ni yang baru ada, yang mungkin. Dan sifat hamba pun Allah melihat. Jadi yang segala-gala habis licin ni, ilmu. Segala-gala habis licin, ilmu. Allah mengetahui segala-gala yang wajib, zat dan sifat Allah. Allah mengetahuilah zat Allah sendiri. Allah mengetahuilah sifat Allah Ta'ala sendiri. Sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat ketinggian bagi Allah, tidak terhingga bilangannya. Allah mengetahui satu-satu sifat kesempurnaan, ketinggian bagi Allah yang tidak terhingga bilangannya dengan pengetahuan Allah yang tidak ada penghujung. Allah mengetahui segala-gala perkara. Kita pergi pada perkara yang mustahil. Perkara mustahil, Allah mengetahui. Tuhan yang kedua tak ada, Allah mengetahui. Anak bagi Tuhan tak ada, Allah mengetahui. Barang tak ada, tahu juga ke? Pelik apanya barang tak ada? Tahulah. Tahu dengan jalan barang tu tak ada. Macam kita lah. Kita, duit tak ada. Akhir bulan, kita tahu. Ada ni. Isteri tak ada, mati dah. Tak ada. Kita tahu tak ada. Kita berkahwin lama dah. Anak tak ada. Tahu ke tak? Tahu. Tahu bahawa anak tak ada. Jadi barang tak ada, tahu juga. Jadi perkara mustahil, tak ada. Tuhan yang kedua, tak ada. Allah Ta'ala tahu bahawa Tuhan yang kedua tak ada. Anak bagi Tuhan tak ada. Allah Ta'ala tahu, tak ada. Anak tak ada bagi Tuhan. Yang mustahil, Tuhan tahu. Hak mustahil juga, sifat naqais, sifat kekurangan. Sifat kesempurnaan, sifat wajib. Sifat kekurangan, sifat mustahil. Jadi sifat kekurangan yang mustahil bagi Allah, tidak terhingga bilangannya, Allah mengetahui juga akan sifat kekurangan yang mustahil bagi Allah, yang tidak ada penghujung bilangan sifat kekurangan Allah. Allah Ta'ala tahu sifat kekurangan yang tidak ada penghujung itu mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala tahu dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Kemudian pergi kepada perkara yang harus pula mungkin. Ni. Zat kita, sifat kita, perkara yang berlaku di dunia, perkara yang berlaku di hari akhirah, itu mungkin belaka. Yang mana
Perkara yang berlaku di dunia ni, kita maklumlah. Ada penghujung. Ada penghujung. Tiup sangkala pertama, hancur segala-galanya, habis. Allah Ta'ala tahu, dunia akan dihancurkan. Tidak ada dah. Langit bumi tak ada dah, Allah Ta'ala tahu. Tetapi, perkara mumkinun, perkara harus ada, harus tiada, iaitu di hari akhirah, mumkinun juga. Syurga akan dikekalkan oleh Allah serta penghuninya. Neraka akan dikekalkan oleh Allah serta penghuninya. Maknanya syurga dan neraka tidak ada penghujung. Sebab dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah. Jadi Allah mengetahui apa yang akan berlaku di syurga dan neraka tak ada penghujung. Allah mengetahui. Tetapi apa yang berlaku di syurga dan neraka di hari akhir tidak ada penghujung. Allah mengetahui macam mana? Allah mengetahui apa yang akan berlaku di syurga dan neraka yang tidak ada penghujung dengan pengetahuan Allah yang tidak ada penghujung. Gitu je lah. Setakat itulah kita faham, kita pegang. Jadi Allah mengetahui ni, maklumat perkara Allah Ta'ala tahu, tak ada penghujung. Ilmu Allah satu. Tapi maklumat, barang perkara Allah Ta'ala ketahui, tidak ada penghujung. Tetapi yang akan berlaku di syurga dan neraka, mungkinun, yang tidak ada penghujung, Allah Ta'ala mengetahui dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Bahkan, apa yang berlaku di syurga dan neraka, yang tidak ada penghujung, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti qada Allah tidak ada penghujung. Berarti perbuatan Allah, kudrah, qadar, tidak ada penghujung. Berarti qada, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, ilmu, pun tidak ada penghujung. Allah mengetahui syurga dan neraka yang tidak ada penghujung dengan pengetahuan ada penghujung. Dan apa yang berlaku di syurga dan neraka adalah qada dan qadar Allah. Yang berlaku syurga dan neraka tidak ada penghujung. Berarti sedang pendengar, qada dan qadar Allah tidak ada penghujung. Berarti kehendak Allah, qada tidak ada penghujung. Berarti perbuatan Allah yang bersifat-sifat kudrah, qadar pun tidak ada penghujung. Itu ilmu. Nak fokus kepada kudrah. Allah menjadikan akan perkara yang mungkinun, yang harus ada, harus tiada, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya zat Allah pada sedia kala, adanya sifat Allah pada sedia kala, tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak adanya Tuhan yang kedua, tak adanya anak bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang kedua mustahil, anak bagi Tuhan mustahil. Tuhan yang kedua tak ada, anak bagi Tuhan tak ada, pun tidak berkait dengan kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kudrah kekuasaan Allah hanya kepada perkara mumkinun, perkara harus ada, harus tiada. Kudrah kekuasaan Allah sama juga sedap dengan iradah. Tidak berkait, tidak bertakluk dengan perkara yang wajib, zat dan sifat Allah. Kudrah sama, iradah sama, tidak berkait, tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil. Jadi insyaAllah untuk slot akan datang, saya akan perici betul-betul berkaitan dengan takluk kudrah, iradah hanya kepada perkara mumkinun, perkara harus ada, harus tiada sahaja. Jadi mumkinun di mana? Ni, yang baik, yang jahat, yang berlaku di dunia, yang berlaku di bumi, di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di hari akhir, itu semua mumkinun. Kesemuanya yang berlaku datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah qadar, wahdaniyah keesaan Allah pada af'an. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pemahaman kepada kita untuk memahami akidah yang suci, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pada sidang pendengar, apabila sidang pendengar rasa kurang lagi memahami, alhamdulillah, slot Ad-Dinul Khalis selain daripada live dalam Radio Terengganu FM, live juga di dalam
FB Terengganu FM. FB Terengganu FM boleh diulangi dengar, boleh di-share, boleh ambil sipang taru. Inilah kelebihan keluasan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.